Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang dirahmati oleh Allah? InsyaAllah hari ini kita akan mulakan ulang kaji apa yang telah kita pelajari sepanjang semester yang kedua. Untuk hari ini saya namakan perkongsian ini ialah perkongsian ulang kaji 1.0. Maksudnya lepas ni akan ada lagi satu siri ulang kaji 2.0. Okey. Untuk ulang kaji yang pertama ni kita akan tengok daripada awal apa yang telah kita pelajari tentang solat fardu. Okey. Solat ialah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Solat tu perkataan dan perbuatan dimulakan dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Kita mula Allahu Akbar. Nanti selesai kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi perbuatan itu semua sekali dinamakan sebagai solat. Okey, apa hukum menunaikan solat? Hukum menunaikan solat adalah wajib. Solat fardu wajib ditunaikan oleh semua orang Islam yang balik, yang berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah sebut dalam Quran, wa aqimus solah wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah oleh kamu solat dan tunaikanlah zakat. Maksudnya Allah suruh kita, perintah kita supaya mendirikan solat. Sebab tu solat fardu adalah wajib. Okey. Berapa bilangan solat ni? Bilangan rakaat solat ada berapa? Okey. Yang pertama kita kena tahu dulu bahawa solat fardu yang wajib ada 5 fardu. Okey, yang pertama kita ada solat subuh. Solat subuh 2 rakaat. Yang kedua solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga solat asar. Bilangan rakaatnya adalah 4. Sama macam zuhur tadi. Seterusnya ada solat maghrib. Solat maghrib 3 rakaat. Yang terakhir solat isyak. Solat isyak 4 rakaat. Jadi ada 5 waktu solat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat dan ada yang 3 rakaat. Okey. Seterusnya waktu-waktu solat. Macam mana kita nak tahu waktu solat? Waktu solat fardu, kalau subuh bermula terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Yang tu waktu subuh. Seterusnya ialah waktu solat zuhur. Waktu solat zuhur bermula apabila gelincir matahari sehingga bayang-bayang sesuatu benda sama panjang atau lebih sedikit dengan objek asal. Maksudnya kalau kita letak tiang, dia akan ada bayang sikit. Tu waktu solat zuhur. Seterusnya solat asar. Solat asar bermula dari bayang-bayang sesuatu benda sama atau lebih panjang sedikit dari objek tersebut. Kita bayangkan ada satu batang penyapu kat tengah padang sekolah kita tu. Kalau objek ni, batang penyapu ni dibaringkan atas bayang-bayang tu, dia sama panjang dengan bayang tu. Kalau jatuh sini, bayang dia mesti duduk sini. Bila jatuh sama panjang sahaja. Okay, itu maksudnya waktu solat asar. Bila berakhir solat asar? Bila terbenamnya matahari. Seterusnya solat maghrib. Solat maghrib bermula dari terbenam matahari sehingga hilang mega merah di kaki langit. Maksudnya bila saja terbenam matahari bermulanya waktu maghrib, nanti dah habis bayang-bayang merah tu, gelap betul-betul, maka habislah waktu maghrib dan masuklah waktu isyak. Waktu isyak bermula sehinggalah terbit fajar shadiq. Tapi sekarang ni untuk waktu solat ni kita ada jam. Kita duduk kat bandar ni tak ada masalah.
kita ada Bilal, ada muazzin yang akan azan untuk memberitahu maksudnya waktu solat. Seterusnya kita tengok syarat wajib solat. Apa syarat wajib solat ni? Yang pertama, orang yang mendirikan solat itu mestilah beragama Islam. Orang agama lain tak perlu solat. Yang kedua, baligh. Baligh maksud dia cukup umur. Yang ketiga, berakal. Orang yang nak solat mestilah waras ataupun berakal. Yang keempat, sampai seruan dakwah. Maksudnya ada orang dah ajar dia solat macam mana. Itulah yang dinamakan sampai seruan dakwah. Yang terakhir, syarat wajib solat adalah suci daripada haid dan nifas. Maksudnya orang yang mendirikan solat mestilah bersih dan suci daripada hadas. Okey, sekarang kita tengok pula syarat sah solat. Tadi syarat wajib solat, siapa yang wajib solat? Sekarang ni nak bagi solat kita tu sah, kita mesti ikut syarat ni. Yang pertama, menghadap kiblat. Kalau pergi mana-mana tempat nak solat, kita mesti tanya orang dulu. Kalau ada alat, kita tengok mana arah kiblat. Lepas tu barulah kita solat. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat adalah wajib. Kalau perempuan, dia tak boleh nampak semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Kalau lelaki, dia wajib tutup di antara bawah lutut ni sampai ke atas pusat. Itu menutup aurat. Seterusnya, masuk waktu solat. Orang nak solat, dia mesti tahu bahawa waktu solat dah masuk, baru dia solat. Jangan solat ikut suka je. Saya nak solat dah sekarang. Maknanya tak boleh macam tu. Dia mesti tahu bahawa waktu solat dah masuk, baru sah solat tadi. Seterusnya, mengetahui kaifiyah solat. Maksudnya dia tahu perbuatan solat tu macam mana, barulah dia solat. Seterusnya, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Macam sebut tadi, syarat sah solat mestilah suci daripada hadas. Okey. Yang terakhir, bersih pada pakaian, badan dan tempat solat daripada najis. Maksudnya pakaian yang dia pakai pun mesti bersih, tak boleh ada najis. Tempat dia nak solat tu pun mesti bersih, tak ada najis. Barulah solat tadi sah. Okey, tadi kita dah tengok syarat wajib solat dan syarat sah solat. Seterusnya untuk sesi ini, yang terakhir ialah kita nak tengok, nak ulang kaji balik rukun solat. Okey, rukun solat dia ada 13. Tengok nota tu. Yang pertama, niat. Orang yang nak solat mesti niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, dia kena berdiri dengan betul. Berdiri tegak. Dia tak boleh menyeru macam ni, tak boleh. Dia mesti berdiri dengan betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Itu dibuat Allahu Akbar. Itu dinamakan takbiratul ihram. Mula-mula dia nak solat. Rukun yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah semua hafalkan. Nanti bila solat dia mesti baca surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah adalah rukun solat. Okey, rukun solat yang kelima ialah rukuk serta thama'ninah. Rukuk, kita tahu perbuatan rukuk tu macam mana. Thama'ninah tu maksudnya tenang seketika supaya cukup syarat rukuk. Maknanya tasbih dulu barulah kita bangun. Yang keenam, i'tidal. I'tidal, kita bangun daripada rukuk tu, kita berdiri tegak. Itulah yang dinamakan i'tidal, tenang seketika. Yang ketujuh, sujud serta thama'ninah. Sama macam tadi, sujud bagi cukup syarat sujud, barulah kita bangun duduk antara dua sujud. Yang ke-8, duduk antara dua sujud serta thama'ninah. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir adalah rukun solat. Yang ke-8,
membaca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Membaca tahiyat akhir itu adalah rukun solat. Yang ke-11, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir juga merupakan rukun solat. Yang ke-12, memberi salam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tu adalah rukun solat. Salam pertama, salam kedua, dia bukan rukun solat. Yang ke-13, tertib. Tertib sebagaimana kita bagi tahu sebelum ni, kita buat satu-satu ikut turutan. Kita mula dengan niat, kita berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-Fatihah sampailah selesai memberi salam. Itulah yang dinamakan tertib. Jadi sekali lagi, ingat rukun solat ada 13. Lepas ni boleh tengok nota yang ada dengan kita tu. Ulang kaji betul-betul supaya kita lebih faham dan dapat beramal untuk menunaikan solat dengan betul. Sekian saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.